Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Siaran malam ini boleh ditonton secara HD menerusi www.tonton.com.my. Minggu lalu, negara digemparkan dengan berita duka mengenai fenomena kepala air yang menghanyutkan 10 mangsa terdiri daripada 9 sekeluarga dan seorang bakal menantu. Operasi Search and Rescue digerakkan dengan pelibatan pasukan penyelamat, agensi penguatkuasa, badan bukan kerajaan serta penduduk setempat. Wartawan Tun Hizami Hashim bersama juru kamera Rosli Abdul Rahman menyertai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu bagi menjejaki kesemua mangsa tersebut. Saksikan perinciannya. Hajat 9 ahli keluarga bersama seorang bakal menantu untuk berkelah di jeram Mawar, air putih Kemaman Terengganu bertukar tragedi apabila mereka dihanyutkan kepala air. Kesemua mangsa itu ialah Karim Abdullah, Azizah Ai, Puteri Balkis Izzati, Puteri Alia Maisarah, Puteri Nur Fatin, Muhammad Zulkarnain Haikal, Puteri Nur Erina Natasha, Muhammad Haziq Zikri, Puteri Ariana Umaira dan Muhammad Fikri Saliman. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia bersama beberapa badan bukan kerajaan serta penduduk setempat berganding bahu dalam misi mencari dan menyelamat kesemua mangsa. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu, Hassan Asari Omar, mengeras 174 anggotanya dan menggerakkan 5 buah bot penyelamat serta 10 buah kenderaan pacuan 4 roda untuk operasi ini. Setelah kita menerima laporan ada kes kepala air dan melibatkan mangsa yang ramai, operasi ini adalah operasi yang besar. Jadi kita telah selaraskan dengan penuh penelitian di mana kita berkolaborasi dengan pelbagai agensi, terutama PDRM yang menjadi Incident Commander, Bomber Forward Commander dan dengan agensi-agensi lain lagi lah untuk memastikan operasi ini berjalan dengan baik mengikut prosedur, mengikut strategi planning yang telah kita sama-sama bincang dan kita buat. Operasi Search and Rescue pada hari pertama dilakukan di sekitar jeram Mawar Air Putih, iaitu lokasi mereka berkelah yang terletak kira-kira 15 km dari jalan utama. Pemantauan pada jam 12 tengah hari menemukan sebuah kereta dan sebuah motosikal yang dipercayai dinaiki kesemua mangsa untuk ke lokasi kejadian. Ini di tempat bermulanya kejadian. Maknanya di mana kita jumpa kenderaan kawasan sana dan ini paras air pada ketika ia berlaku. Kalau kita tengok kepada keadaan umpuk-umpuk sekarang ni, paras air lebih kurang dalam 3 meter ke 5 meter lah. Kalau di sini kita tengok lebih kurang dalam 3 meter lah. Dia bukan sekadar dengan air. Sebab biasanya untuk kepala air ni dia akan bersama dengan debris, iaitu sampah sarap dengan balak, dengan apa-apa saja yang floating dia akan tolak bersama dengan apa yang berada. Teknik hasty search dan kaedah pencarian secara zigzag digunakan oleh pasukan penyelamat dalam menjejaki kesemua mangsa di sepanjang sungai yang mengalir hampir 60 km. Kalau berkaitan dengan air jeram ni, menurut NFPA 1670, mana-mana kelajuan air, kedarasan air melebihi 3 knot, itu dipanggil sebagai air deras atau swift water. Berbeza dengan pencarian di tempat-tempat yang tenang, laut, kolam, sungai biasa dan sebagainya. Hasty search ni maknanya keseluruhan kawasan yang meliputi apa sahaja dalam air dan juga di darat. Setiap pergerakan berpandukan kepada tali mengikut aturan dan aliran downcomer, iaitu air yang turun ke bawah, dengan harapan dapat menjumpa body di kawasan-kawasan yang tersorok dan tersangkut.
Selain itu, 2 drone diterbangkan oleh unit udara JBPM dan 4 anjing terlatih dari unit pengesan K9 JBPM digunakan bagi mengesan mangsa yang berkemungkinan tertimbus di dalam beting pasir atau tersepit di jelahan batu. Operasi mencari dan menyelamat pada hari pertama membuahkan hasil apabila 6 mayat ditemukan dan dibawa ke Hospital Sultanah Nur Zahirah untuk tujuan bedah siasat. Sementara itu, mayat ketujuh iaitu Puteri Balkis Izzati, 18 tahun pula, ditemukan pada hari kedua operasi dijalankan di sekitar Masjid Dadong yang terletak kira-kira 24 km dari lokasi kejadian. Lokasi pencarian dibagi kepada 3 bahagian iaitu di Sektor A, Sektor B dan Sektor C. Kami mengikuti tim Sektor A dalam menjejaki 3 lagi mangsa di hari pencarian kedua. Dan sebelum ini, 4 mayat telah ditemukan di kawasan Sektor A ini. Manakala mayat ke-8 iaitu Puteri Alia Maisarah, 16 tahun, dijumpai di Sektor A sekitar jam 3 petang. Satu lagi mayat berjantina wanita ditemukan terdampar di tebing sungai ini dan mayat ini akan dibawa ke Balai Polis Air Putih untuk pengecaman oleh warisnya. Mayat ke-9, Muhammad Fikri Saliman, 24 tahun, iaitu bakal menantu keluarga ini, ditemukan pada hari kelima operasi digerakkan. Setakat ini, operasi menjejaki mangsa terakhir, iaitu Puteri Nur Fatin, 14 tahun, giat dijalankan oleh pasukan penyelamat. Di antara cabaran yang begitu besar kepada pasukan SAR adalah yang pertama, topografi. Ya, kawasan berbukit, hutan tebal, tebing tinggi dan juga air yang deras bersama dengan warna air yang keruh. Dalam masa yang sama, cuaca di sekitar daerah Kemaman ini, lebih-lebih lagi di hulu Kemaman ini, tidak menentu. Kan? Di waktu pagi dia panas terik sampai ke tengah hari. Bila sampai waktu petang, tiba-tiba dia bertukar menjadi mendung gelap dan juga hujan. Hujan yang lebat. Siti Aisyah Ai, adik keempat kepada mangsa, Azizah Ai, antara ahli keluarga yang dipanggil ke Balai Polis Air Putih untuk melakukan pengecaman mayat. Suami dia kerja kat kawasan situ. Tu yang dia dapat tahu situ tu Kami orang ni selalu pergi berjalan bersama lah. Dia kata jom lah kita pergi Kelah dekat air terjun ni kan. Lepas tu kami orang kata tak nak lah pergi. Sebab kami orang cuti sehari je. Suami kena kerja kan. Tu yang tak pergi tu. Dia kata Kak Mak nak pergi berkemah dekat sini lah, nak mancing bermalam sekali lah kat situ. Sebab dia kata hari Ahad petang tu akan balik lah ke Lemper 3. Tapi kami orang tunggu tak balik-balik. Polis datang ke rumah beritahu. Dia kata yang satu keluarga ditimpa kepala air. Semua sekali lah dia kata. Tak boleh nak cakap apa lah. Mak-mak pun sampai nak pensan kan. Beritahu. Itu macam tak percayalah kan. Syawaluddin Ai, adik bongsu kepada mangsa, juga tidak menyangka pertemuan mereka pada Hari Raya Aidiladha yang lalu adalah hari terakhir beliau bersama kakak dan abang ipar serta anak-anak buahnya. Hari terakhir kita orang jumpa pergi berjalan raya pertama dengan raya kedua. Kita orang pergi Keratung, lepas tu dia makan-makan keluarga. Itulah hari terakhir kita orang. Dengan saya dia tak ada tanda-tanda akhir yang pelik-pelik tu tak ada lah. Tapi anak dia waktu makan malam, makan besar tu, raya kedua, makan malam tu, anak dia seorang tu memang pelik sikit. Sebab kebiasaan dia akan nak makan dengan mak dia kan. Tapi tiba-tiba malam tu dia tak nak makan dengan ahli keluarga lain. Dia cakap nak makan dengan paksu je. Nanti tak dapat dah makan dengan paksu. Itu je lah kata-kata terakhir anak dia tu.
Proses bersiasat ke atas ketujuh mayat selesai 3 hari selepas kejadian dan mereka dikebumikan di Tanah Perkumpulan Islam Felda Lempah Hilir 3 sekitar jam 11 malam dan kesemua jenazah itu dikebumikan dalam satu liang lahat. Jenazah mangsa ke-8, Puteri Alia Maisarah pula dikebumikan pada keesokan harinya pada jam 8 malam. Manakala jenazah bakal menantu keluarga itu, Muhammad Fikri Saliman, dibawa pulang ke kampung halamannya di Batu Pahat, Johor dan dikebumikan pada pagi Sabtu lalu. Pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berharap agar tragedi ini dapat dijadikan iktibar supaya masyarakat tidak lagi mengunjung ke lokasi yang tidak digazetkan sebagai kawasan rekreasi. Saya menyerulah kepada masyarakat Malaysia secara keseluruhan lah, ya, agar yang pertama, ya, semaklah, ya, tengoklah kita punya keadaan cuaca. Cuba tengok tarikh itu, adakah tarikh cuacanya elok ataupun tidak. Kita sendiri mesti ada knowledge, ada ilmu berkaitan dengan keadaan sungai, keadaan air terjun dan sebagainya. Pergilah ke tempat-tempat rekreasi yang menarik kepada kita, yang mempunyai ciri-ciri keselamatan yang tinggi. Liputan komunikasi, coverage mesti ada di tempat berkenaan. Pergi dalam keadaan yang selamat dan pulang dalam keadaan yang selamat, hati pun bahagia.